Kita berimej-imej yang menyebut takbiratul ihram Allahu Akbar. Bukan akbar. Kafnya tu dengan kho. Hasudo. Lagu mana? Dengan akhbar. Kah gitu dia. Ya dekat-dekat tu kho tu situ belakang ni. Ujung sini. Lagu mana? Kadang-kadang tak tahulah. Tajwid lajuk kan dia bunyi macam kho, kan dia bunyi macam kaf. Nah, apa hukum dia? Boleh kodok. Kalau nampak beza sangat hukum dia tidak sah sebut kaf tu. Kena sebut Allahu ak. Nah. Jangan Allahu kok dalam lagu tu tak boleh nah. Bertukar huruf jadi makna munggo lain. Di takbir intiqalat tak apa. Di takbiratul ihram dia sebut lagu tu jangan dia. Takbir intiqalat ni sunat. Kalau salah gitu tak boleh pahala lah. Kalau takbiratul ihram salah dia rukun. Semuanya sudah. Jadi kena betul lah. Tu imam mungkin terlekat nasi kau apa dia bunyi kau apa dia ataupun tu imam cabut gigi kau lagu mana macam-macam lah. Jangan biar ke tu imam buat kesalahan lagu tu. Kalau ada kecek selotok makan belanja mi cakwe tia kau, oyak kecek tu imam tu bunyi tu. Nah, ramai juga amu dengar makmum duk sebut tak boleh tu kena kah tu imam. Nampak? Jadi bunyi sebut akah. Jangan duk tanya soalan, lepas tu tak tegur tu imam nyanyolah dia duk semaya lagu tu. Dia ingat dia wali dah. Apa? Tak jalan pun dengan Tuhan. Tak gimana pun. Duk main gitu. Kena betul juga dengan syariat ni. Bagaimana nak dapat nikmat berselawat? Oyak kata saya perlu kepada selawat. Saya selawat ni kerana saya perlu kepada Nabi Muhammad. Apa maksud selawat? Hubungan saya dengan Nabi Muhammad. Apa saya nak berhubung dengan Nabi Muhammad dengan kita sebut selawat? Adalah kerana saya sangat berhajat di dunia dan di akhirat, di dalam kubur berhajat kepada Nabi Muhammad. Kerana Allah Ta'ala kelebihan kepada Nabi Muhammad lagu tu. Maka apa kita perlu kepada Nabi Muhammad? Tak boleh syirik. Perlu pada Nabi Muhammad. Perlu pada Allah. Betul lah. Kepada Nabi Muhammad saya tak perlu. Awak saya tak perlu. PhD lagi-lagi saya tak perlu. Kok Nabi Muhammad kalau awak tak perlu apa? Awak guna PhD gelenyar pula nak. Rasa berharga sangat, rasa bernilai sangat. Nabi Muhammad rasa tak bernilai kok. Jangan jadi buta mata hati. Maka berselawat ni hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Tak rasa kau nak berhubung dengan Nabi Muhammad. Tak rasa kau kelebihan dia. Tak rasa kau kita berhajat pada pertolongan dia, syafaat Nabi Muhammad. Maka cara dia selawat kepada Nabi Muhammad. Nabi kata orang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, orang paling banyak berselawat. Siapa dia tak duduk dengan Nabi Muhammad? Tak duduk dekat dah pula tu. Orang yang begini Rasulullah sebut kelebihan selawat tu banyak. Baca kelebihan selawat tu baru kita rasa sedap berselawat tu. Tapi kalau duk mengaji dengan Wahabi, nama. Apabila nak rasa nikmat berselawat? Duk rasa lagu tu, duk rasa nikmat PhD, duk rasa nikmat mufti, duk rasa nikmat jadi doktor, duk rasa nikmat, tak ada rasa nikmat berhubung dengan Nabi Muhammad. Berat lagu ni. Dah mengaji dengan Habib Wah. Nak nikmat berselawat, jangan mengaji dengan orang sesat. Orang yang tak suka Nabi Muhammad. Orang tak pandai hebat Nabi Muhammad. Pecah pala pun mengaji dengan dia, tak tambah pun kedudukanmu dengan Nabi Muhammad. Ngaji dengan orang bodoh tak apa, tapi dia sayang kot Nabi Muhammad. Dia sebut Nabi Muhammad tu dia rasa getar daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Ngaji dengan orang bodoh lagu tu lebih afdal daripada mengaji dengan orang pintar. Orang yang bijak tetapi mengaji, dia kata dia lebih bisa. Tak perlulah mana Nabi Muhammad. Ada PhD tu dia kata selawat banyak pula tak boleh memuja Nabi Muhammad pula. Tak tahu. Pas nak merasa nikmat lagu mana selawat? 10 kali lah. Lebih ada 10 kali tak boleh jadi nikmat dah. Dia jadi memuja. Pelik. Orang lain selawat puluh ribu, ratus ribu. Rasa nikmat tu. Benda kita buat rasa banyak kali. Lama kau apa dia rasa nikmat tu. Kalau rasa tak nikmat kak, apa makan nasi kita tak berakhir. Makan 2-3 suak tak sih makan. Yang penting, kunci utama jangan ngaji dengan Wahabi. Kalau nak berselawat dapat nikmat. Tak percaya teralah dia mengaji dengan Wahabi 10 tahun kau dapat PhD 15 putih kau, ngajilah. Rasa tak nikmat. Jika rumah ada benda sihir, dia mau nampaklah kalau ada anak keruk lah. Soalan saya kena buat kodok sihir tu. Kalau benda tu tak ganggu kita tak payahlah. Berarti sihir dia tak jadi. Ikut dia nak duduk dalam rumah tu. Kau penting tak ada apa dia. Ikut dia.
Kita ni jangan buat masalah. Jangan fikir masalah, jangan menambahkan masalah. Kehidupan kita kalau tak terganggu, ikut ada jin. Kita sendiri tu jin. Bukannya semaya tak ingat Tuhan. Perangai kita paling jahat sekali. Jin kan ada takut pada kita lagi. Jadi kalau kita rasa kehidupan kita tak terganggu, tak payahlah dia kata ada anak keruk, anak gapo. Kita semaya boleh gapo dia, tak ada masalah gapo. Okey, teruskan tak ada masalah. Nah. Boleh dah ustaz jelaskan maksud kalimah Assalamualaikum ya abati ya Rasulullah. Boleh tak saya amalkan kalimah ini ketika saya rasa resah gelisah? Tak tahu saya ni maksud selawat ni. Selawat kau gapo dia? Maksud dia salam sejahtera ke atas kamu wahai ayahku wahai Rasulullah. Boleh kau dak saya amal ketika lagu ni. Nak tahu tak silap hamba ni ada lafaz ni, kalimah ni dalam selawat-selawat tu. Selawat ni macam-macam lah. Maka Rasulullah ini seperti ayah kita, nisbah kepada ayah ruh. Nabi kata Adam abul bashar wa ana abur ruh. Adam itu bapa manusia yang berkulit lagu ni. Ni. Nabi Adam mula-mula jenis kulit lagu ni. Mana kalau ruh dia pula, akulah bapak dia. Bapak roh, semua jenis roh yang masuk di dalam jasad ini, yang jasad lagu ni Nabi ada. Yang roh pula, akulah bapak dia. Sebab tu orang tua kata cekah, yang mana tua Nabi ada kau Nabi Muhammad. Jasad ni baru muncul ya. Ada Nabi ruh ni, alam ni lagi. Maka abati makna ayah ni ayah ruh kita. Bapak ruh. Bahkan guru kita, guru-guru yang membimbing hati kita kepada Allah juga dipanggil ayah. Dipanggil abuya, dipanggil gapo. Ayah gapo dia? Ayah yang mengajar kita, mengajak kita kepada Allah dipanggil ayah ruh. Ayah rohani kita. Sebab ruh kita ni kena ada ayah juga. Sebagaimana jasad kita ada ayah, ruh kita kena ada ayah. Kadang-kadang orang ni hidup ada ayah seorang je, ayah jasad. Ayah wi makan, ayah wi minum, ayah wi ngaji, itu saja. Mana kalau ayah yang membimbing ruh dia tak ada. Maka manusia ni terdiri daripada dua, jasad dan ruh. Maka perlu dua ayah. Jadi kalau time kita gelisah, kita sebut mengenai ayah kita. Kerana gelisah ini berada di ruh, bukan berada di jasad. Kita gelisah kerana ada jasad. Kita duduk dalam segala nikmat tapi duduk gelisah lagi. Tapi ada orang duduk dalam segala kita nampak derita tapi hati rasa tenang. Sebab gelisah itu berada di ruh. Maka kita mengadu kepada ayah ruh kita. Selawat kepada Nabi. Tu maksud dia berkali. Bini saya semua minta cerai. Sudah. Balas sikit haramih pun minta cerai. Setahu saya ada 5 perkara yang boleh meminta cerai daripada isteri minta cerai. Dia katalah 5 perkara lah. Mungkin dia mengaji juga tu kali. Tapi saya tak ada lah buat 5 perkara tu. Apa hukumnya dan lagu mana nak nasihat bini lagu ni ustaz? Gini. Orang ni bapa tak suka kita ni kadang-kadang banyak masalah. Kadang-kadang muncul daripada pihak kita. Kita bukan kata nak benar bini. Tapi bapa dia minta cerai tu kena tanya dia. Bapa awak duk minta cerai? Sedap sangat kau. Sedap sepotomie kau cerai ni. Bapa berhimna minta cerai ni. Tanya dia. I hate you kau. You get lost, you get grambus kau gapo dia ikut dia guna bahasa dia kata tanya bapa awak ambak saya. Patut saya ambak awak di rumah saya. Terbalik 20. Apa lagu ni? Kadang-kadang kita kena tanya. Jadi hamba dia kata ada 5 sebab saja perempuan ni boleh minta cerai. Tak juga. Zaman Rasulullah ada seorang sahabat perempuan mari temu Rasulullah. Dia kata ya Rasulullah, mana hamba nak ayat lagu mana? Gini. Hamba ingat nak pisah dengan suami saya. Rasulullah kata, "Apa suamimu ada masalah ke apa dia?" "Ya, tahu dia. Tahu tak ada masalah tapi saya tak ada hati dengan dia ya Rasulullah. Tak tahu nikah berkali pilih keluarga ke guana. Saya tahu tak ada hati dah pada suami dengan dia." Duduk lagu tu sebab maksud perkahwinan ni duduk berseronok dan bahagia dengan dia. Mawaddatan warahmah. Tapi saya ni seperti tahu dia kerja dia. Gingai pula. Maknanya tak cara, dia cara dia, hamba cara kita. Tadi hamba duk buat kuih, duk berderak gi ilmu dia, duk cara kita. Tahu kita rasa macam tak ada hati lah perasaan dengan dia. Maka dia tanya, sahabat perempuan tu kata, boleh ada hamba cerai dengan dia? Takut dosa lah sebab tak ada sebab.
5 sebab ni hamba tak ada berlaku lah. Kata dia okey, tak ada masalah, orang baik, tak ada kena kat hamba, tak ada gapo dia pun semaya orang gapo. Rasulullah kata gapo dia mas kahwin dia dengan mu dulu. Mas kahwin dia wis buti kebun kat hamba. Gini, panggil dia mari. Maka katanya Rasulullah, kebun tu muwis mula, serah mula ke dia. Maka cerailah kamu dua orang, tu dipanggil khulu', tebus taluk. Boleh minta cerai tanpa sebab. Hanya rasa tahu, tak boleh nak pergi duduk dengan dia, tak tahulah. Tak ada sebab, bukan kata 5 sebab, kata sebab orang ni menyakit ke apa dah, lemah tenaga batin ko, kayak ada sebab ke hunab ko, aljab ko, apa dia dalam kitab-kitab fiqh kata ni. Berkali 5 sebab tu kali dia masuk ke. Hak tu bab fasah dah. Hak dia tanya ni 5 sebab tu 5 sebab nak fasah. Jadi hak nak kata cerai ni boleh, tak dosa. Cuma kalau ada anak kau gapo dia fikirlah, kita orang tua dah. Kita orang jantan ni pegang urusan menceraikan kita. Oi tino kalau video nikah 5 hari, 8 kali dah kena cerai. 5 hari 8 kali lah apa hari tu 4 kali ya wi. Gerel aja. Jadi orang jantan ni kena mecek sikitlah, kena bijak sikit. Nasihat kecek selotok. Nikah kita duk sore pun serabut juga, bukan kata duk nikah ya. Maka kehidupan ni tidak bahagia kecuali dalam syurga saja, illa kilan salaman salama. Salam sejahtera sedaknya lah duk dalam syurga. Lagi mana tu dalam syurga lagu tu lah berkekah cerai. Kita tengok orang tua kita dulu tak cerai. Baloh gaya kepas setara mana pun tak cerai. Lagu tu. Tapi kalau terpaksa, itu adalah salah satu jalan penyelesaian. Tak berdosa pun cerai ni. Cuma orang Melayu melihat benda tu aib, cerai. Nampak ada benda hak seleheng selalu. Standard KL ya, sahabat cerai banyak mana. Sayyidina Umar ahli syurga, cerai cuma mana dia? Dia nikah berapa orang? Itu terang tanya. Baca dalam sejarah kehidupan dia. Cerai ni tidak aib. Mungkin jodoh kita tidak panjang. Sekat tu sajalah royaknya. Sebab tu Nabi marah kalau orang pergi jumpa majlis perkahwinan, mudah kekal siapa anak cucu. Nabi kata jangan kecek aku tu. Doa keberkatan dalam hubungan dia. Barakallahu alaikuma. Mudah-mudahan kedua berkat hubungan kamu. Kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek, kadang-kadang 10 tahun, kadang 50 tahun, kadang-kadang sampai mati. Itu rezekilah. Kita nak kata lagu mana? Jodoh tak panjang. Kalau tengah solat, beg letak tepi, tiba-tiba ada orang nak teracuri beg kita. Lepas tu kita waktu beg pistol pinggir. Soh kodok, tak apa lagi, jangan waktu beg pistol sungguh kak. Waktu beg pistol sungguh tu batal lah. Nama, pistol hok dok pinggir tak apa. Jangan pistol hok dok depan, waktu beg waktu batal. Waktu beg pistol di pinggir, hukumnya tak ada apa. Tak ada masalah apa, gerakkan yang sedikit sahaja. Kalau tu email waktu kerja lagu tu, habislah selok lah. Ustaz, saya nak tanya, serban ni ulama je ke boleh pakai orang biasa dok pakai serban ke macam ustaz lah. Pakailah serban. Orang jahil pun boleh pakai kerana sunnah Nabi dia. Cuma ada tempat ini serban menunjukkan orang alim. Antaranya tempat kita. Tempat kita kadang-kadang capu juga orang jahil pun pakai serban dalam ni. Macam pakai serban macam-macam. Tetapi masyarakat masih lagi melihat orang berserban ni orang ada agama, orang tok lebah, orang gapo dia. Maka saya gianya orang jahil jangan pakai serban. Pas lagu mana? Kalau betul nak pakai serban, bangun tahajud tengah malam, ambil kapek beli atas kepala. Tak apa, tunjuk Tuhan saja. Manusia tak tengok tak apa, dia nak pakai serban sangat, pakai tengah malam katanya ulama. Takut kamu orang jahil pakai serban letak jadi tu imej siratal labi ila jawapan dia. Sebab masyarakat Malaysia masih lagi melihat sekalipun kita nampak capu dah orang jahil pakai serban tu. Tapi masyarakat Malaysia masih lagi kadang-kadang melihat orang alim saja boleh pakai serban ni. Jadi kalau nak pakai tak ada masalah gapo sunnah Nabi kita, cuma jangan nampak acak-acak sangatlah. Ni pakaian supaya ulama dah. Kita ugamuk berat lagu tu jadi ada unsur penipuan. Ada tempat tak boleh pakai langsung serban, dosa haram pula. Ya sunnah Nabi, ya betul, tapi jadi penipuan pula. Sebab pakaian-pakaian ni ada unsur penipuan. Mana boleh kita boleh tak pakai baju polis. Pakai pula ni. Bahagia ketua sekali, kau boleh atas sekali ni.
Major General kau gapo pakai? Boleh pakai? Tak boleh pakai. Pakai ya polis tak boleh pakai kosi-kosi. Bomba tak boleh pakai. Tak imam pakai ketua pergi dekat bomba pula. Tutup kedah. Enggak dengar kosi-kosi tak boleh. Tapi lo ni pakai ya ulama orang pakai belako. Habisnya pakai. Hok jahil pun. Hok lawak Islam punya pakai ya ulama juga. Allah. Orientalis habis jadi capu gau. Tak ada. Tok pekoh tok cakap royak dalam kitab dia. Jangan pakai ya orang lain. Pakai bomba takut pula nak pakai. Dia cenderung dia mau pakai agung Awak lelok agung pukul gambar kain. Agung asal 2-3 lekoknya ambil masuk dalam Black Maria. Takut pula pakai agung, pakai ulama awak main pula. Maka ulama sebut dalam kitab pekoh jangan pakai ada unsur menipu lah lagu tu. Tak apa mengko sunnah Nabi betul. Tapi ulama mikir juga takut demo kalau betul sungguh. Tu hamba kata. Sebab tu ulama kata kalau kita rasa kita tidak layak lagi pakai serban, pakai tengah malam tak tahajud ko. Gapo dia? Lagu tu. Sambungnya dari soalan ambo hari tu. Nabi Muhammad masih hidup disebabkan ramai orang berduduk berselawat. Jadi soalan ambo kalau orang-orang hok yaqazah dalam sedar tu, dia betul-betul jumpa dengan Nabi Muhammad, bukan ruh Nabi Muhammad. Yaqazah ni melihat Nabi di dalam jaga. Melihat Nabi di dalam jaga, kita jaga. Ambo jaga gini. Okey, tampak Nabi. Sama ada kita nampak roh, kau nampak jasad, kau hamba masa jaga. Tu yaqazah kita, bukan yaqazah Nabi. Kita dalam yaqazatan halal yaqazatin. Panggil. Hala kaunihi, hal keadaan melihat itu secara yaqazah. Kita yaqazah. Yaqazah lawan dia tidur. Tengok dalam tidur, Wahabi tak percaya. Yaqazah tak percaya. Tak percaya belaka buat dia. Kau tidur tak apa nak percaya lah mana. Jadi ahli sunnah jemaah, yaqazah pun boleh, ketika tidur pun boleh. Kalau kata ada ulama kata saya melihat Rasulullah dalam keadaan tidak tidur, yalah tu yaqazah tu. Dia tengok ruh, dia tengok jasad, dia tengok 100 orang, 1000 orang pada masa sama melihat Nabi secara yaqazah. Siapa dia yaqazah? Dia yaqazah. Hak dia tengok ruh ko, hak dia tengok jasad tu suku pasal macam-macam. Hak penting dia tu yaqazah. Jangan buat terbalik, bukan Nabi yaqazah. Apa Nabi yaqazah ni demo pula. Nabi kita yaqazah ni terbalik pula ya soalan yaqazah ni. Ustaz, aurat kaki perempuan aurat kaki puan dengan sepupu lelaki sama jokah dengan lelaki lain, semua aurat kecuali tapak tangan. Ya, sepupu ni seperti orang lain. Sebab tu boleh dikahwinkan. Kerana kedudukan dia orang yang halal dikahwinkan. Tak boleh lah tengok kaki ni dalam mazhab kita aurat. Maka jangan duk tengok kaki sepupu, duk urut kaki sepupu. Jangan buat gelenyar tahap tu lah. Tangan kecil tak apa, duk main dekcok kau, main skipping kau, main blue black tokan konsep kau, tak ada masalah gapo. Tapi dia tua tak boleh dah sepupu kita. Kena jaga pandangan. Tempat hak tak boleh tengok tu jangan duk tengok. Kaki dia duk selok sising kau gapo jangan. Ustaz, bagaimana nak tegur kawan yang suka berdamping dengan jin? Ikut dia nak saing dengan jin, dia malah saing dengan kita, takut kita berat pada jin. Baik saing dengan jin. Orang kata saing dengan jin ni, orang saing dengan jin ni kata jin ni straight. Tak nipu orang, tak rasuah. Tak lipat pitih orang. Straight dia. Straight dia. Sebab tu dia kena tipu macam jin ni. Cara pego kubah, pego gapo, hadiah dia telur seputih. Manusia. Jangan. Buat kerja hak ni bayar 800 hari kita tak sih. Jadi jin ni ada kelebihan dia juga. Baik saing dengan jin pada jaing dengan manusia. Cuma Islam kata takut-takut kita ditipu oleh jin ni. Kata boleh buat, tak boleh buat. Macam orang lain ni kontraktor. Boleh buat. Wiring, balik sipu, balik pahit habisnya buat kerja. Jadi jin ni kita tak tahu, takut kena tipu ya. Dia saing, kita nak tegur kan, kita cuik dia gini. Ambo tak larang demo nak saing ikut demo, monggo kemo semaya percaya Allah Taala sebagai Tuhan gapo, tak ada jadi syirik gapo dah. Cuma Islam ajar takut demo kena tipu ya. Jin ni kuat nipu. Dalam Islam pun ayat, Al-Quran pun ayat, jin ni kaki tipu. Cakap kita nak percaya dia daripada Al-Quran pula. Takut dia kecek betul. Betul tapi dia mau nak kata surat salah kau. Kau itu nipu. Kena percaya dia kaki nipu, kena dalam hati perut pedang. Dia mau suka tak saing dengan kaki tipu. Dengan manusia, dengan demo kaki tipu.
Oh memang lah. Ngambor dia mau tak suka dak kaki tipu. Ngajing lagi-lagi kaki tipu. Kita kena kecil lagu tu. Main psycho dengan dia. Kadang-kadang jin ni mah gitulah. Manusia seramai-ramai ke aduh. Apa dak saya ngajing. Jahat belaka. Dah mencari orang jahat. Carilah orang baik pondok apa semua wali-wali. Duk saing dengan kaki lipat. Kaki react video orang. Tak sedap saing dengan benda lagu tu. Saing orang berjuru-berjuru. Jin tak ada react video orang. Ada. Channel jin. Semua jin dalam tu. Ambil petih pula boleh petih YouTube lah berapa dia. Tak ada asal jin. Lepas tu nak saing dengan jin ni sebab manusia ni jahat pada jin kali lah ni. Ustaz ada orang kata kurafat naik gunung Jera. Betul ke? Gapo maksud sebenar amalan kurafat? Apa kurafat naik gunung Jera? Dia mau tahu dok masuk kurafat tu gapo dia? Keparak lain lagi. Kurafat ni kita sebut dah Rasulullah kata benda-benda pelik tu dipanggil kurafat. Kurafat ni bukan hukum. Hukum ni ada 5. Haram, wajib, sunat, makruh, haruh. Ada kau hukum kurafat? Tak ada. Pah kita dah kata hukum ni kurafat. Ngaji usul pekoh mari mana? Kita Taurat, Zabur, Injil mari mana? Padahal ada jawatan, kecek atas nama title, atas nama pegawai, atas nama goni tiba-tiba hukum kurafat. Ngaji kitab mana? Kan ada 5. Oh iyalah benda ni haram. Benda ni berdosa, benda ni haram, hak ni wajib, hak ni tu ya 5 kita ngaji usul fiqh. Kau ada lagi hukum kurafat, hak dua lagi bid'ah. Mari mana? Tak mana? Bid'ah ni maknanya haram lah. Haram kena buat mari dalih lalulah. Naik ikut dia je nak naik nak buat rumah situ kau nak makhluk tu ikut dia ni. Kurafat ni ikut dia berapa dia. Nabi Muhammad tak tegur. Cerita orang Yaman, hak dalam kitab Syama'il kata orang tok laki dia. Orang tu kena igak kau bangsa jin. Akhir sekali dia ayat cerita benda pelik-pelik. Rasulullah tak lari kata tu mengarut dak. Rasulullah ayat mu tahu dak tu nama kurafat. Cerita dia pelik-pelik. Rasulullah tak komen pun dia kata tu gini kurafat kau haram kau kecil lagu dak. Benda pelik ni kena terima gak kita hidup manusia ni. Jangan buat pelik pada orang. Tak boleh menerima kepelikan itu pelik. Sungguh. Menerima pelik itu tak pelik panggil. Standard KL panggil. Jadi kurafat naik gunung Jera merasa dok lah deh. Kurafat ni tak tahu hukum main mana tak tahu. Dia kena royak. Haram naik gunung Jera. Tu hukum. Tu hukum dia panggil. Kurafat ni apa dia tak tahu. Naik gunung Jera tak ada masalah apa lah. Jadi nak naik ikutlah. Naik beramai-ramai pun tak ada masalah. Lainlah kalau orang tu pergi gunung Jera. Bukan kata pergi gunung Jera, pergi Mekah. Pergi dalam Kaabah. Pergi mana-mana buat maksiat tu. Situ. Hak tu baru boleh marah. Kalau tak buat maksiat, dia bukan di tempat tu. Dia orang keadaan orang, perbuatan dia kalau dia buat maksiat dosa. Kau dosa gunung Jera. Nyanyo gunung Jera. Tak masuk syurga dengan aku dia. Kita tu Jadi nak wi hukum hakam biar jelas. Jangan keliru ke masyarakat. Kusuk kali masyarakat duk kecek kurafat. Gapo duk kecek? Supaya orang jahil kecek ni. Kecek jelas hukum ni. Haram. Gi. Biar jelas. Tapi tak berani nak ayat haram gi pula. Sebab tak masuk akal. Hukum haram apa nak gi. Jangan dawi lah haram. Apa ikut dia nak naik buat gapo dia pun. Jangan buat benda haram. Gitu. Jadi jangan mengelirukan. Hak jawi hukum pun lah ni pun pening juga. Waktu nak saing ngajing itu. Ramai nak saing ngajing kali. Ustaz saya ingin bertanya, adakah perempuan boleh menjadi wali kutub? Sudah. Maaf jika saya kurang ada. Tak boleh. Perempuan tak boleh jadi wali kutub. Kerana wali kutub ini orang yang sempurna. Selepas daripada zaman kenabian. Nabi, lelaki. Perempuan tak boleh wali kutub. Dia kena lelaki juga. Kerana kesempurnaan berada di lelaki. Lepas tu perempuan tak sempurna. Dalil dia, dalil ilmu nahwu ada sebut. Apa? Kerana perempuan perlu kepada tanda. Mudarrisatun. Apa perempuan kepada tanda? Sebab asal dia lelaki. Lelaki yang sempurna dah, tak perlu pada tanda. Kau perlu nak menunjukkan lelaki, tak ada. Semua perempuan yang kena ada alamat supaya nak menunjukkan keperempuannya. Dia ni furuk sahaja. Wali kutub ni orang paling hebat sekali lah. Kena sempurna. Tak boleh orang tina tak boleh jadi. Hebat setara mana? Katanya Syekh Abdul Rahman As-Saggaf kata. Tahun 700 dia. Dia kata kalau anak aku ini, Ubabah Aisyah ini.
Kalau lelaki nescaya dia dah jadi wali kutub. Tapi dia perempuan tak boleh. Tinggi setara mana pun tak boleh jadi wali kutub, kena orang jantan. Tak suruh baloh lah. Berat dak berebut nak driver belakang gak, terbaliklah kereta. Seorang sudah dah driver, seorang tu jom makan kacang yang sebelah tu. Ustaz, saya nak tanya, hari tu ada orang tua macam gila, dia tolong saya keluar parking sebab saya halal lalu lepas tu saya bagi dia sedekah, anak saya cium tangan dia, doa berkat dia, sungguh perasan rupanya dia tidak gila. Tapi pakaian macam orang gila, boleh tak saya sedekah atas nama dia? Loh lah nak sedekah atas nama dia. Ikutlah buat kebaikan untuk siapa-siapa dia pun, hukumnya boleh harum. Macam mana saya nak buat cara ibadah korban secara online? Online. Bila nak niat, boleh kau tengok live jah lembu kita kena sembelih. Gini, masa kita transfer duit tu, masa kita berhubung dengan dia, masa kita nak niat tu, masa kita nak tukar duit tu, pembelian tu, niatlah. Maknanya saya bayar ni untuk daging korban hak saya nak buat tu. Gitulah. Jadi saya suruhlah kepada ustaz untuk korban, sembelih binatang korban saya dan bahagikan daging semua tu. Izin, jelas biar jelaslah. Alah usah. Ustaz, sedang viral sekarang buku yang mengatakan qasidah-qasidah Habib Sufi adalah lebih dahsyat kekufuran daripada syirik jahiliyah. Mereka ini berlawanan dengan tauhid dan pelakunya kafir musyrik. Mohon pandangan nasihat ustaz berkaitan perkara ini. Apa yang perlu orang awam dan pihak berkuasa lakukan? Ambo tak ada kuasa. Bukan kerja ambo tapih kau ni. Bukan kata lo ni bukan dalam buku, dalam YouTube, dalam mengajar, dalam masjid, dalam tempat kuliah, dalam tempat-tempat markah-markah popok dia. Tu ajar-ajar sesat jadi nak kawan ni benda lagu ni kita nak yak kuano. Kalau bahagian buku gigi buat laporan lah kepada bahagian hok ju bahagian sekat-sekat buku ni KDN ko, gapo dia jabatan dalam negeri ko, gapo sekat bahagian sesat waktu tunjuk contoh ko gapo dia. Jadi kita tak usah terkejut lah. Buat dalam buku, dalam YouTube banyak mana dah. Hak depan muka banyak mana dah. Hak dalam buku ni macam-macam lah ni duk buat pameran jual buku ko macam-macam buku Wahabi ikut lah. Ingat kalau kita bersekongkol dengan ahli maksiat, majlis-majlis, benda-benda yang mengajak kepada manusia tu jadi sesat, maka kita akan tanggunglah balasan dia. Tu saja hamba boleh royak. Siapa-siapa dia ko bentuk gapo dia ko penyesatan tu kita sendiri tanggung. Dalam bentuk video ko, bentuk gapo ko, kalau benda tu sesat kita tanggung, gitu hamba boleh royak. Cara-cara orang awal ko pihak berkuasa tu dia ada lebih tahu lagi lagu mana nak menyelesaikan benda lagu ni. Nantilah latihlah hamba jadi siapa-siapa dia ni. Wi kat hamba gapo dia jadi Perdana Menteri ko gapo. Tengoklah. Bertemu Rabu lah. Contohnya lah. Tak usah jadi Perdana Menteri pun. Jangan dia buat mikir kursi lah. Wallahu a'lam al-Fatihah.